Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويكون ذلك المختصر ويكون ذلك المختصر في غاية الاختصار أي بالنسبة إلى أطول منه. وغاية الشيء معناه ترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها. وفي نهاية الإيجاز بمثنات تحتية بعد الهمزة أي القصر. وظاهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإيجاز. وظاهر كلامه تغاير لفظي وظاهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإيجاز. والغاية والنهاية والنهاية وهو كذلك. فالاختصار حذف عرض الكلام، والإيجاز حذف طوله، كما قاله ابن الملقن في إشارته عن بعضهم. وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية والنهاية. يقرب أي يسهل لوضوح عبارته على المتعلم أي المبتدئ في التعلم شيئا فشيئا درسه أي بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه. ويسهل أي يتيسر على المبتدئ في طلب الفقه baca sikit lagi ya. Okey. في طلب الفقه. حفظه عن ظهر قلب كما مر عن الخليل أن الكلام يختصر ليحفظ. تنبيه حرف المضارعة في الفعلين مفتوح. Okey. Kita baca sampai sini dulu. Kalau kita sempat kita sambung lagi lah. Okey. Jadi dah habis cerita tentang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian kata dia, jadi yang dalam matan dulu tengok kata Syekh Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, faqad sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh. Bahawa telah meminta daripada aku sebahagian pada kawan-kawan, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara mereka itu. Yakni pada masa itu kawan-kawan dia hidup lagi lah. Untuk adat dia gitulah, kata hafizahumullah.
hafizahullah maknanya orang hidup. Kalau orang mati kita kata rahimahullah. Tapi boleh dari segi makna bahasa tu boleh lah. Kalau kita kata nama ni kawan kita yang hidup pun rahimakallah boleh lah. Rahimahullah kalau dia jawab. Mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Tapi dia panggil dari segi apa tu? Dari segi penggunaan dia lah. Biasanya orang rahimahullah maknanya dah mati, berdebar lah sikit kawan dia tu. Hafizahullah ni biasanya orang hidup. Seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, doa kita pada dia hafizahullah. Walaupun kita mahu Allah Ta'ala merahmati dia. Tidak nafi boleh guna rahimahullah. Tapi dari segi penggunaan apa nama ni yang masyhur ialah orang yang hidup kita kata hafizahullah. Gitu kan. Rahimahullah biasanya pada orang yang telah pun meninggal dunia. Walaupun orang meninggal dunia pun kita minta Allah Ta'ala jaga juga mereka itu. Boleh juga kata hafizahullah. Itu bukan dari segi bahasa lah. Itu dari segi apa tu? Dari segi uruf penggunaan. Uruf penggunaan saja. Jadi ni kata para ulama maknanya sahabat-sahabat Abi Syuja' pada masa ini, masa dia menulis matan ini, masih hidup lagi. Hafizahumullah Ta'ala. Jadi bahawa aku membuat satu mukhtasar ringkas, satu ringkasan fil fiqhi ala madhabil imam Asy-Syafi'i. Buat satu mukhtasar ringkas dalam fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam bentuk yang macam mana? Ni bentuk dia, ni sambung ni ya. Bentuk dia fiqh dalam mazhab Syafi'i. Okey, jadi yang dalam mazhab Syafi'i itu fiqh itu banyak dah kitab-kitab dia. Dan banyak dah orang tulis tentang dia itu. Maka yang nak buat macam mana? Ni fi ghayatil ikhtisari, fi ghayati al-ikhtisari wa yakunu dhalika al-mukhtasaru. Dan adalah yang mukhtasar yang kawan-kawan aku suruh aku buat itu, yang minta aku buat itu fi ghayatil ikhtisari, pada kemuncak lah kita kata. Ghayah ni hujung kemuncak ataupun matlamat hujung lah kita kata. Matlamat ni maknanya benda yang kita nak capai hujung sekali itu ghayah, dia panggil ghayah. Kehendak di hujung hujung dia. Jadi ghayatul ikhtisar, kepada kemuncak pada ringkas. Pada hujung pada ringkas. Maknanya pada matlamat ringkas tadi sampai ke matlamat yang ringkas tadi. Pada ringkas yang paling ringkas. Fi ghayati al-ikhtisar. Ringkas sekali. Buat dalam mazhab Syafi'i tapi dalam bentuk yang ringkas sekali. Bentuk ringkas yang macam mana? Dia kata sini ai bin nisbati ila atwala minhu. Jadi al-ikhtisar ni kita baca hamzah itu hamzah wasal tu. Hamzah wasal. Bila dah lebih daripada berapa? 5 huruf, maka dia pun jadi hamzah itu hamzah wasal. Jadi kita baca al-ikhtisar. Al-ikhtisar. Jadi kita alih dia punya baris dia itulah. Kita baca dengan naqal. Jadi pergi pada baris dia, pergi pada huruf lam. Al-ikhtisar fi ghayatil ikhtisari. Ai bin nisbati ila atwala minhu. Iaitu jika sekiranya kita bandingkan dengan yang lebih panjang daripadanya. Yang lebih panjang daripada mukhtasar yang kau nak buat itu. Jadi banding dengan yang lain tu dah panjang dah, maknanya kau buat ringkas lagi lah. Buat ringkas lagi. Wa ghayatus syai'i, dan makna ghayah itu, ghayah bagi sesuatu itu, maknanya kita kata apa tu? Yang sehujung-hujungnya bagi sesuatu. Ghayah bagi sesuatu itu, iaitu apa nama ni, yang hujung-hujung bagi sesuatu itu. Susah juga kita nak terjemah bahasa Melayu pakai ghayah begitu saja ni. Contohnya fi ghayatil ikhtisar ni maknanya kita kata pada ringkasan yang paling ringkas. Jadi wa ghayatus syai' maknanya yang paling pada sesuatu. Kita kata ghayatus syai' ni maknanya yang paling lah. Kita kata gitu. Yang paling ni satu sifat lah maknanya, satu paling. Paling macam mana? Kalau paling pendek, paling panjang, paling paling bermanfaat, itu ghayah lah. Jadi dia nak bagi lagi makna. Wa ghayatus syai', kata ghayah itu matlamat. Kata kadang-kadang panggil matlamat. Ghayah itu matlamat. Jadi kalau kita kata ghayatul ikhtisar maknanya matlamat, ringkasan, jadi tak kena dengan maksud tu.
Matlamat ni maknanya yang hujung juga, yang hujung. Susah juga tu. Susah panggil nak terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. Tapi saya rasa boleh faham lah maknanya dia. Ghayatul ikhtisar maknanya ringkas, yang paling ringkas. Jadi nak cerita paling ni, paling tu apa makna paling? Ghayatul syai', paling itu apa makna dia? Makna tarattubu al-athari ala dhalika syai'. Iaitu tarattub. Maknanya al-athar maknanya kesan. Tarattub tu maknanya berlakulah, berentetan. Berentetan kesan ala dhalika syai', ataupun kita kata rentetan kesan daripada sesuatu itu. Yang paling itu maknanya ialah berlakunya selepas daripada itu akan kesan. Tarattubul athar. Susah nak terjemah ni lah, susah. Tarattub maknanya tertib lah tu. Jadi maknanya tarattub ni, tarattaba maknanya terrentet, ya. Rentetan kesan daripada sesuatu itu. Ghayatul syai' ialah rentetan kesan daripada sesuatu itu. Jadi kata ghayatul syai' maknanya kesan, orang panggil menghasilkan satu kesan lah. Menghasilkan sesuatu kesan. Maknanya kesan yang macam mana? Kesan yang paling hujung ni lah, kesan yang dikehendaki daripadanya. Itu matlamat. Pening juga tu. Benda tak pening mana, tapi dia punya ibarat ni, dia punya ayat dia tu dalam bahasa Arab. Tak apalah, ambil masa fikir sendirilah, tak susah sangat ni. Tarattubul athari ala dhalika syai', iaitu terjadinya kesan ataupun terjalannya kesan ataupun terenteknya kesan. Saya juga nak terjemah tu. Tarattubul athari maknanya kemunculan kesan lah. Munculnya kesan daripada sesuatu itu. Itu ghayatul syai' maknanya sehingga kepada tahap apa dia, munculnya kesan daripada sesuatu itu. Tak fikir sendiri lah tu. Kita dah bagi makna dia tu. Susah juga nak terjemah dengan cantik tu lah. Kama taqulu, seperti kata engkau, ghayatul bai'is sahih hillul intifa'i bil mabi'. Seperti kata engkau, matlamat hujung ataupun yang paling dikehendaki daripada al-bai' as-sahih, daripada jual beli yang sah, jual beli yang sah, hujung dia, mana hujung. Ini naknya hujung ni. Ghayatul ikhtisar nak kata hujung ringkasan. Apa makna hujung ringkasan? Maknanya ringkasan yang paling ringkas. Itu dia. Jadi nak kata ghayatul bai', apa dia? Ghayatul bai', iaitu hujung daripada bai', hujung daripada proses jual beli yang sah. Dia apa dia punya hujung dia? Hujung dia ialah bila berlaku jual beli yang sah, hujung dia ialah kesan yang timbul daripada jual beli yang sah. Ada akad jual beli dan cukup dia punya syarat-syarat dia. Apa kesan dia? Lepas daripada itu, maka hasil ghayah dia ialah hillul intifa'i bil mabi', iaitu halal untuk kita mengambil manfaat dengan barang jualan tadi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya ialah jual beli. Jadi proses jual beli, apa dia punya ghayah pada proses jual beli itu? Yang hujung daripada jual beli, yang dikehendaki daripada jual beli itu ialah membolehkan si pembeli mengambil manfaat daripada barang yang dibelinya. Jadi kalau tak sah jual beli, tak boleh lah. Kerana itu bukan barang dia lagi. Sekarang bila dah mabi' itu dah cukup syarat pada sama sekali, maka dia bolehlah mengambil manfaat daripada barang yang dibeli tadi. Itu dipanggil ghayah, hujung. Kesan daripada jual beli. Yang ni kesan daripada ghayatul ikhtisar. Apa kesan dia? Kesan dia ialah susah. Kesan dia maknanya jadi ringkas lah. Kesan dia ialah
sangat ringkas. Kita nak kata kesan dia jadi ringkas. Kalau ghayatul bai'i hilul intifa', ghayatul ikhtisar apa dia? Jadi nak kata apa nama ni, ringkas tu menyebabkan jadi macam mana? Menyebabkan jadi tidak terasa susah. Itu dia. Ikhtisar. Maknanya ilmu fiqh yang luas itu bila dah ikhtisar, dah ringkas, tujuan ringkas tu ialah untuk kita tu rasa mudah sikit. Rasa mudah. Kalau luas sangat, itulah apa yang jadi susah. Kita rasa banyak sangat. Banyak sangat. Itu makna dia, kata dia. Wa ghayatus salatis sahihah. Dan matlamat, ghayah daripada sembahyang yang sah, ijza'uha. Ijza'uha maknanya sah jugalah. Ijza' maknanya dah selesai. Maknanya dia diterima pada syarak. Dengan makna tidak perlu diulang lagi. Sembahyang tu dah kira sah dah. Maknanya tak perlu diqadha lagi. Tak perlu diqadhakan. Jadi sembahyang, apa yang dikehendaki daripada sembahyang itu? Iaitu menyelesaikan kewajipan. Menyelesaikan kewajipan. Bila dah sembahyang, dah buat cukup syarat dia semua sekali, dah selesai, maka hasilnya, ujung dia, ijza'uha. Orang panggil, dah selesailah kewajipan itu. Dah dikira ditunaikan sembahyang itu. Itu makna ghayah pada makna asal, hujung dia, kesan. Itu dia nak bagi pada takrif yang dia bagi itulah, tarattubul athari ala dhalika syai'. Berlakunya kesan, berikutannya kesan hasil daripada itu. Jadi kalau begitu, ghayatul ikhtisar, hasil kesan daripada ringkas itu, ujung dia ialah supaya merasa tidak panjang. Rasa ringkas menyebabkan jadi senang. Itu dia. Macam-macam. Senang saja kalau kita baca itu, senang saja. Tapi bila dah disekali dengan syarah itu, jadi syarah itu jadi macam pening. Bila pasal apa? Pasal ditambah dengan benda-benda yang lain. Kalau kita terjemah matan saja, mudah saja. Maknanya, buatlah satu mukhtasar, ringkasan dalam mazhab Syafi'i pada ringkasan yang sangat ringkas. Ada ringkas. Yang paling ringkas yang kau boleh buat. Itu makna dia. Wa fi nihayatil ijaz. Wa fi nihayatil ijaz. Jadi pada tadi ghayatul ikhtisar. Yang pada sangat ringkas. Nihayah maknanya hujung. Penghujung juga. Hujung sama dengan makna ghayah. Ijaz. Ijaz sama makna ikhtisar. Ringkas juga. Ringkas. Jadi dia itu sangat ringkas dan penghujung pada pendek. Penghujung pada pendek. Kalau kita terjemah, nak kata makna bahasa lain-lain lah. Lain-lain dari segi bahasa Melayu. Iaitu satu ringkasan yang yang sangat ringkas dan kemuncak pada pendek. Kemuncak pada pendek. Itu makna nihayatu al-ijaz. Dengan makna serupa lah dua ni. Bimuthannatin tahtiyatin. Bimuthannatin dengan dua titik. Muthannah di sini ini dengan makna dengan dua titik. Dengan dua titik di bawah. Dua titik di bawah kat mana ni? Dekat huruf ya tu, ijaz. Nak kata bukan ibjaz, ijaz. Ada dua titik. Jadi ni kitab-kitab lama banyak yang bagi tahu titik ada tak ada ni. Ini kenapa? Kerana pada zaman dahulu tulis kitab ni dia tulis dengan tangan. Kadang-kadang orang yang tulis balik itu, yang jual kitab tu dia tulis balik, itu ahli khat ni, dia kata khat ni orang yang tahu seni khat ni dia macam terjamin rezeki lah. Maknanya kenapa? Kerana di tulisan itu ramai orang nak pakai lah. Zaman dahulu, zaman sekarang dah pakai mesin cetak dah sekarang. Jadi mesin cetak apa semua sekali dah tak perlulah pada begitu. Jadi kalau dia punya kepala nuskah asal itu elok, maka eloklah keseluruhannya. Tapi dulu kalau ada kitab asal, orang salin ni kadang-kadang dia tertinggal titik.
Bila tertinggal titik itu menyebabkan salah makna. Kadang-kadang titik 2 kemudian dia buat titik 1. Kadang-kadang benda yang patut ada titik kemudian dia tak letak titik. Kadang-kadang jadi lain. Oleh kerana itu didhabitkan dia dengan disebut di sini mutsannatin dengan 2 titik tahtiyah. Yang di bawah, titik di bawah, bukan titik di atas. Ijaz ijaz nak kata huruf ya itulah maknanya. Ba'dal hamzati, selepas pada hamzah. Hamzah mana? Hamzah i, al-ijaz. Hamzah orang panggil yang di depan itulah al-ijaz. Ai al-qasri. Makna pada ijaz itu ialah al-qasri. Al-qasri maknanya pendek. Baca dengan al-qasr. Lawan dengan al-maddu. Al-maddu baca panjang. Al-qasru maknanya pendek. Dia makna ijaz dengan ikhtisar itu serupalah, maknanya pendek. Maknanya pendek. Wa zahiru kalamihi, dan zahir pada kalamnya, yakni kalam Syekh Abi Syuja' ini, zahir kalamnya ialah taghayuru lafzai. Asalnya lafzaini. Jadi kerana dia jadi mudhaf maka dibuang nun jadi asalnya lafzani musanna lah ni, musanna asalnya lafzani. Kemudian jadi mudhafun ilaih dahulu wa huwa mudhaf. Bila jadi mudhaf maka dibuang huruf nun. Jadi baca dia lafzai zahiru kalamihi, zahir pada kalam apa musannaf ini ialah membezakan taghayuru, membeza-bezakan 2 lafaz, lafzai, 2 lafaz, al-ikhtisar wal ijaz, iaitu lafaz mana? Lafaz ikhtisar dan juga ijaz. Wal ghayah wan nihayah, itu lafzai al-ghayati wan nihayah. Dan juga membezakan untuk taghayur ni maknanya bukan nak kata berbeza begitu, tapi cuma nak tukar tu nampak macam tak sama, macam tak sama. Ada tadilah kita kata terjemahnya fi ghayatil ikhtisar wa nihayatul ijaz. Jadi makna dia sama saja, tapi menggunakan perkataan yang lain. Jadi kita kata yang sangat ringkas, dan yang sangat ringkas dan nak kata apa ringkas tadi? Yang sangat ringkas dan ringkas sama dengan pendek. Yang sangat ringkas dan terlalu pendek. Itu. Yang sangat ringkas lagi tersangat pendek. Itu. Yang sangat ringkas lagi yang tersangat ringkas tersangat. Tak nak sebut tersangat 2 kali. Ringkas, tak nak sebut ringkas, tapi buat perkataan yang seerti. Yang itu makna taghayur. Jadi yang sangat ringkas dan paling pendek. Yang sangat ringkas dan paling pendek. Padahal makna dia sama saja dulu tu. Itu makna taghayur lafzai. Itu membawa perkataan yang berbeza, iaitu ikhtisar dengan ijaz dengan maknanya pendek semua sekali. Wal ghayah wan nihayah pun makna dia pun sama juga, iaitu yang paling lah, dengan makna yang paling. Dua-dua tu makna yang paling ijaz, yang paling ikhtisar, buat paling itu makna dia, tapi guna perkataan yang lain-lain, itu taghayur. Wa huwa kadzalik, dan begitulah keadaannya. Macam yang macam zahir itulah. Nampaknya macam dia tak ada nak bagi makna baru, tapi nak bagi cantik. Bagi cantik, itu kaedah balaghah lah tu. Itnab dia panggil. Maknanya nak bagi cantik. Susunan tu disebut apa yang sangat ringkas. Jadi nak tambah lagi, bagi panjang sikit. Yang sangat ringkas dan paling pendek. Itu dia. Itu dipanggil kaedah itnab lah. Okey. Jadi dia ulang itu taghayur lafzai al-ikhtisari wal ijaz wa taghayur lafzai al-ghaya wan nihaya wa huwa kadzalik. Nampak seperti zahir itulah. Kata Syekh Syirbini. Fal ikhtisar. Kemudian terang pula makna ikhtisar. Kita ni tak payah terang pun.
Faham dah ni ya. Tapi itulah kaedah pada kaedah akademik pada zaman itu, ya, dia menerangkan hasyiah itu menerangkan apa makna ikhtisar itu. Jadi ikhtisar ialah kata dia ialah hadfu ardil kalam. Iaitu hazaf, kita menghazaf, maknanya buang. Ardi al-kalam. Ard maknanya banyak maknalah ard ni, tapi di sini lebar lah, kita kata lebar pada kalam. Maknanya kalam yang panjang, meringkaskan, membuang kalam yang panjang. Wal ijaz hadfu tulihi. Dan ijaz boleh maknanya kita buang yang panjangnya. Itu panjang itu, yang ni lebar. Kita panggil itu membuang lebar kalam. Ardun boleh kata lebar. Tul maknanya boleh kata panjang. Ardun wa tulun. Ardun lebar, tulun maknanya panjang. Jadi itu membuang yang lebar kalam, iaitu membuang yang panjang. Maknanya sama lah. Tapi dalam apa nama ni, dalam beberapa kitab syarah kata dia ardun dengan makna panjang dari segi apa tu? Panjang dari segi perkataan. Perkataan tu kalau dia ada 4-5 huruf, kalau ada perkataan yang huruf dia lebih pendek, maka dia dipanggil ardul kalam. Kalau tul ini panjang, itu ayat, maka ayat itu diringkaskan. Ardun tu maknanya untuk perkataan. Perkataan yang huruf dia lebih sedikit, maka itu adalah yang lebih baik dari segi ringkas lah. Segi ringkas. Nak bagi contoh apa? Contoh dia susah kan contoh ni. Tul kalam. Kalam yang pendek, pendek. Maknanya kita cari perkataan yang lebih ringkas. Macam contohnya Imam apa nama ni An-Nawawi tulis Minhajut Talibin, mukhtasar. Matan Minhajut At-Talibin. Dan datang Syekh Zakaria Al-Ansari, dia nak ringkaskan matan tadi. Nak ringkaskan Minhajut Talibin. Maka dia pun buat ringkasan dia ialah Manhaju At-Tullab. Manhaju. Jadi daripada minhaj, diringkaskan lagi perkataan itu, dibuang huruf alif jadi manhaj. Jadi at-talibin yang panjang itu ditukar hurufnya jadi lebih pendek. Itu makna hadfu ardil kalam. Hadfu ardil kalam. Itu makna. Tapi itu agak detail lah. Jadi lebih kurangnya maknanya nak jadi pendek. Kalau percakapan yang lebar, yang panjang tu nak jadi pendek. Itu kata makna dia itu sama. Kama qalahu Ibnul Mulaqqin. Kata Ibnul Mulaqqin fi isyaratihi an ba'dihim, pada ketika dia mengisyaratkan perbahasan tentang perkara itu daripada ahli-ahli bahasa, daripada sebahagian mereka, yakni daripada sebahagian daripada ahli bahasa. Maknanya tak sama juga ikhtisar dengan ijaz. Walaupun umumnya ikhtisar dengan ijaz maknanya pendek semuanya. Tapi yang lebih tepat lagi ialah ikhtisar hadfu ardil kalam. Kemudian ijaz pula ialah hadfu tulil kalam. Itu maknanya. Habislah cerita dia. Habis cerita tentang ikhtisar. Jadi buatlah, engkau tulislah satu kitab. Abu Syuja' kawan-kawan dia kata di atas mazhab Syafi'i, yang macam mana sifatnya? Fi ghayatil ikhtisar. Dalam keadaan dia itu sangat ringkas dan yang paling pendek. Yang paling pendek. Apa tujuan dia? Tujuan dia yaqrubu. Okey. Tapi sebelum pada yaqrubu tu dia ada sikit dari sini. Wa qad ulima mimma taqarrara al-farqu bainal ghayati wan nihayah. Maka telahlah diketahui daripada apa yang diterangkan tadi, diterangkan dengan istilah-istilah tadi, al-farqu, apakah perbezaan di antara al-ghayah wan nihayah. Jadi al-ijaz dengan al-ikhtisar dia dah terangkan beza dia seperti kata Ibnu Al-Mulaqqin, iaitu al-ijaz al-ikhtisar hadfu ardil kalam. Al-ijaz boleh ialah hadfu tulil kalam, itu beza dia. Kemudian al-ghayah wan nihayah dia kata telah pun diterangkan. Sedangkan dia tak terang pun di sini. Jadi kata apa nama ni para ulama, mungkin makna dia itu dengan makna yang dia sudah terang itu, iaitu sama di atas taghayyuru al-lafzain. Perbezaan itu hanyalah perbezaan lafaz saja,
Tapi makna al-ghayah dengan an-nihayah maknanya sama saja. Maknanya sama saja. Okey, apa tujuannya? Yaqrubu. Hai yashulu. Yaqrubu makna dekat. Apa yang dekat? Yaqrubu darsuhu. Itu fa'ilnya. Darsuhu tu fa'il. Yaqrubu 'alal muta'allimi, baca dalam matan dululah. Baca dalam apa? Dalam kurungan dulu. Yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu. Dekat kepada orang yang belajar itu akan pelajarannya. Akan pelajaran tu yang dekat. Apa makna dekat pelajaran itu? Maknanya yashulu. Maknanya yashulu liwuduhi ibaratihi. Itu yang dekat. Gunakan lafaz yang tidak, kita kata bombastik lah. Lafaz yang tidak terlalu akademik. Lafaz yang mudah. Lafaz yang mudah. Jadi senang. Yaqrubu. Jadi senang liwuduhi ibaratihi. Kerana mudah bahasanya. Tidak gunakan istilah yang pelik-pelik. Alal muta'allim, makna muta'allim itu ialah al-mubtadi. Al-mubtadi. Man ibtada'a asy-syai'a. Yani man ibtada'a at-ta'allum. Orang yang mula-mula belajar, orang peringkat permulaan. Syai'an fa syai'an, yang baru mula belajar sikit demi sedikit. Darsuhu. Dia tak terang makna darsuhu, tapi terang makna ayat yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu. Ai bisababi ikhtisarihi wa 'udubati alfazihi. Yang jadi memudahkan kepada pelajar yang baru untuk belajar fiqh tadi. Jadi mudah kerana apa? Kerana sebab ringkasnya. Itu ghayah tadi. Ringkasnya tadi dan sedap pula lafaznya. Udubah. Udubah makna dengan makna sedap lah. Sedap. Sedap maknanya pilihan perkataan pada matan itu dipilih itu sedap dengar. Sedap dengar dan mudah faham. Kadang-kadang azubah ni maknanya kalau air itu maknanya air yang tawar yang boleh minum. Bezanya dengan air masin. Tapi di sini maknanya yang sedap. Lafaznya itu sedap didengar dan mudah difaham. Jadi oleh kerana itu ringkasan itu nihayatil ijaz, dalam keadaan ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, memudahkan kepada pelajar yang baru untuk memahami, memudahkan pelajaran kepada pelajar baru untuk memahaminya. Wa yashulu ay yatayassaru. Wa yashulu. Yashulu pun ni memudahkan. Sahala yashulu. Wa yashulu ay yatayassar, maknanya memudahkan alal mubtadi, pada pelajar yang baru tadi, ay fi talabil fiqhi, di dalam menuntut ilmu fiqh. Menuntut ilmu fiqh alal mubtadi wa yashulu alal mubtadi'i, iaitu kepada pelajar yang mana? Pelajar yang menuntut ilmu fiqh itu kena sambung lah. Tak habis lagi cerita dia. Wa yashulu alal mubtadi'i, mana fa'il pada yashulu ni? Hifzuhu. Hifzu tu jadi fa'il pada yashulu. Memudahkan hafal. Memudahkan hafal kepada pelajar yang mubtadi' tadi. Memudahkan hafal an zahri qalbin, daripada orang panggil dengan hati, di belakang hati. Maknanya di dalam hati lah. Di dalam hati. Ala zahri qalbin, di dalam zahir hati. Di dalam hati. Kama marra anil Khalil, sebagaimana yang telah pun terdahulu telah datang daripada Al-Khalil. Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi yang awal. Yang awal dulu dah ada cerita tentang apa nama ni? Tentang matan tu lah. Tentang matan itu awal dulu. Makna mukhtasar itu. Makna mukhtasar apa dia? Jadi kata Al-Khalil, innal kalama apa nama ni, yukhtasaru yubsatu li yuhfaz, yubsatu li yufham. Percakapan itu dipanjangkan supaya orang boleh faham. Percakapan itu, kalam itu dipanjangkan untuk difahami. Wa yukhtasaru li yuhfaza, dan diringkaskan
Kalam itu diringkaskan untuk dihafal. Jadi mukhtasar ni tujuan dia untuk dihafaz. Itu mukhtasar. Mutawwal, mutawwalat, kitab yang panjang tadi, diterangkan panjang tu bukan untuk dihafaz semua sekali, tapi untuk terang nak bagi jadi faham. Okey. Jadi sampai situ dulu. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Yaqrubu 'ala al-muta'allimi darsuhu wa yashulu 'ala al-mubtadi'i hifdhuhu. Hifdhuhu. Wa an ukthira. Ini kita baca tanbih. Ada tanbih di sini. Harful mudhara'ah fil fi'laini maftuhun. Huruf mudhari' pada kedua fi'il itu maftuh. Maftuh maknanya baris atas. Mana dua fi'il mudhari' itu? Dua fi'il mudhari' itu ialah yashulu, itulah. Dua fi'il mudhari' itu ialah yaqrubu, yaqrubu dengan yashulu. Yashulu, yaqrubu, bukan baca yuqarribu, bukan. Bukan baca yusahilu. Bukan daripada sahala, bukan sahula. Bukan baca daripada qarraba, ni baca qaruba, yaqrubu. Jadi maksud dia huruf ya tu huruf mudhari'. Huruf mudhari' ada 4 itulah, anaitu ataupun naaitu, naaitu ataupun anaitu, itu huruf mudhari' dipanggil. Huruf yang di depan ni di sini huruf ya. Jadi huruf ya ni dia akan berbaris, huruf mudhari' akan baris atas kecuali kalau sekiranya dia berasal daripada fi'il mudhari' yang kecuali kalau sekiranya fi'il madinya daripada 4 huruf. 4 huruf. Jadi ni yang dia nak katanya ialah fi'il mudhari' di sini berasal daripada fi'il madhi yang 3 huruf. Itu maksud. Itu makna dia kata tanbih harful mudhara'ah fil fi'laini maftuhun. Itulah dijaga oleh para ulama itu, menjaga. Bukan saja nak jaga hukum fiqh ni, dengan bahasa Arab dia sekali, semua benda masuk sekali ni. Dia panggil ilmu alat, nak pergi pada fiqh. Tapi sekali dengan bahasa, sekali dengan balaghah, sekali dengan ilmu hadis, sekali semua sekali masuk. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai an ukthira fihi min at-taqsimat. Yang ni kita sambung semula lah. Ini kita sambung semula. Jadi sampai di situ dahulu. Allahumma anfa'na bima Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.